Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Amalina binti Muhammad Syah dengan kad matrik S23101098 daripada kumpulan ketiga akan membentangkan tajuk kami yang bertajuk Waran Penahanan dan Waran Pemenjaraan. Jadi bagi tajuk kami ini, kami mulakan dengan topik yang pertama iaitu waran penahanan. Dalam Islam sebenarnya, penahanan dan pemenjaraan ini diklasifikasikan sebagai satu langkah yang diambil untuk mencapai keadilan dan juga melindungi masyarakat. Dan terdapat beberapa prinsip yang dikaitkan ataupun yang digariskan dalam Islam lah berkaitan dengan penahanan dan pemenjaraan ini. Yang pertama adalah berkaitan dengan tujuan pelaksanaan penahanan dan pemenjaraan itu sendiri. Ia adalah untuk menegakkan keadilan, melindungi masyarakat dan juga memberi kesempatan kepada mereka yang terkait ini ataupun mereka yang terlibat ini untuk menjalani rehabilitasi supaya mereka boleh masuk kembali ke dalam masyarakat. Yang kedua, menjalani proses yang adil. Jadi setiap individu yang ditahan ini berhak untuk menjalani proses pengadilan yang adil dan juga proses penyiasatan yang adil. Jadi mereka juga berhak dalam membela diri dan juga orang kata diadili oleh hakim yang adil dan mendapat layanan yang selayaknya. Dan yang prinsip yang ketiga berkaitan dengan had waktu. Penahanan dengan pemenjaraan ini sebenarnya dilaksanakan berpandukan kepada undang-undang dan tidak boleh orang kata dilakukan secara sewenang-wenangnya. Dan jika sebaliknya, ia akan dianggap sebagai satu pelanggaran hak. Prinsip yang ketiga pula berkaitan dengan kemungkinan rehabilitasi. Jadi, fokus pada rehabilitasi dan reintegrasi ini ke dalam masyarakat adalah setelah menjalani proses penahanan ataupun menjalani hukuman pemenjaraan. Ia adalah satu proses yang penting untuk memastikan bahawa mereka-mereka yang terlibat ini boleh masuk semula ke dalam masyarakat dan juga menepati prinsip taubat dalam Islam. Jadi prinsip-prinsip ini adalah bertujuan untuk memastikan bahawa penahanan dan pemenjaraan itu bukanlah hanya sebagai hukuman, tetapi sebenarnya satu proses pembelajaran dan juga pembaikan tingkah laku. Takrif waran penahanan. Secara umumnya, waran penahanan ini merupakan satu dokumen rasmi yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa ataupun mahkamah syariah secara khususnya untuk menahan seseorang yang disyaki melakukan kesalahan di bawah undang-undang syariah, dan ia dikeluarkan apabila ada keterangan ataupun bukti yang mencukupi bahawa seseorang itu telah melakukan ataupun disyaki melaksanakan ataupun melakukan kesalahan di bawah undang-undang syariah. Dan mengikut prinsip syariah, individu yang ditahan itu akan disoal siasat untuk ditahan secara lanjut dalam satu jangka masa yang pendek dan yang dah ditetapkan lah. Jadi ia juga diistilahkan sebagai al-habs ihtiyati ataupun menyekat kebebasan suspek untuk tempoh masa tertentu dengan kuasa dan cara yang dibenarkan oleh undang-undang. Konsep waran penahanan itu sendiri sebenarnya telah digariskan beberapa konsep asas berkaitan dengan isu waran penahanan ini. Yang pertama adalah berkaitan dengan pengeluaran waran itu sendirilah. Ia mestilah dikeluarkan oleh hakim mahkamah rendah syariah, dan penahanan itu hanya akan berlaku setelah mendapat perintah bertulis daripada hakim. Dan yang kedua pula berkaitan dengan waran penahanan itu dikeluarkan bagi tujuan apa? Yang pertama, tujuan siasatan ataupun bagi tujuan memastikan kehadiran suspek semasa perbicaraan kelak. Jadi ianya adalah untuk orang kata mencari kebenaran sama ada suspek ataupun orang yang ditahan itu terlibat dalam satu kes jenayah ataupun tidak, dan juga memberi peluang kepada orang yang ditahan itu untuk menafikan keterlibatan dia dalam jenayah itulah. Dan dalam masa yang sama orang kata membantu melengkapkan siasatan. Dan yang ketiga pula adalah
waran penahanan ini akan mengakibatkan pembatasan kebebasan seseorang sebelum sabitan kesalahan. Jadi kita tahu kan, penahanan ini kita akan membataskan kebebasan seseorang itu sebelum berlakunya sabitan. Jadi di sini ia berbeza sebenarnya dengan hukuman, kerana individu yang ditahan ini belum dianggap sebagai bersalah sehingga perbicaraan dibuktikan dengan perbicaraan. Dengan pemakaian waran penahanan ini di Mahkamah Syariah khususnya, seperti mana kita ketahui, waran penahanan ini hanya akan dikeluarkan oleh hakim sebelum berlakunya sebarang sabitan, namun mesti dilengkapi dengan pembuktian yang kukuh atas kesalahan yang dilakukan. Dikatakan juga tiada peruntukan yang khas berkenaan dengan penahanan pra-perbicaraan di dalam enakmen tata cara jenayah syariah. Namun ia tidak bermakna proses ini tidak dijalankan di Mahkamah Syariah. Kalau kita tengok berdasarkan Seksyen 22/2 dan 22/3 telah digariskan berkenaan dengan perihal suspek tidak boleh ditahan melebihi tempoh 24 jam. Jadi kalau kita cuba bercerita secara ringkas berkenaan dengan pemerolehan waran penahanan ini, dimulakan dengan tangkapan dan dibawa OKT ke pejabat agama untuk disiasat dan juga proses menyediakan laporan. Kemudian laporan itu akan diserahkan kepada pendakwaan ataupun pendakwa syar'i untuk disediakan kertas pertuduhan dan juga dokumen sebutan jaminan ataupun pelepasan. Dan kemudian setelah selesai proses dokumentasi, PPA akan membawa suspek ataupun OKT ke mahkamah untuk orang kata proses pemfailan dan juga pertuduhan, dan hakim akan mendengar permohonan pendakwa syar'i dan juga permohonan balas daripada OKT ataupun daripada peguam OKT, dan hakim akan mengeluarkan satu perintah tahanan ataupun perintah pelepasan dengan jaminan. Jadi hakim kemudian akan menetapkan satu tarikh sebutan bagi untuk sebutan kali kedua. Jadi di sini PPA ditugaskan untuk mengawasi bersama dengan OKT ataupun suspek dan juga penjamin kalau ada penjamin. Jika OKT ini gagal untuk menyediakan penjamin, maka hakim akan mengeluarkan satu perintah tahanan, maka diuruskan individu yang ditahan ini untuk ke penjara. Kalau kata disediakan penjamin, pendaftar akan menyediakan satu perintah jaminan dan satu dokumen jaminan, dan suspek ataupun OKT akan dilepaskan dengan dimaklumkan berkenaan dengan syarat-syarat perintah jaminan dan juga berkenaan dengan maklumat kehadiran untuk sebutan kali ke. Okey, di sini kami ada sertakan sedikit ilustrasi berkenaan apa yang telah dimaklumkan oleh Tuan pada kelas sebelum ini. Suspek ataupun OKT akan dibawa ke mahkamah untuk dilakukan pertuduhan dan juga kemudian pendakwaan, dan setelah selesai proses pendakwaan akan dilepaskan berdasarkan Seksyen 23 dan diberikan tarikh lanjut. Di sini peranan PPA ataupun IO di-highlightkan untuk membuat siasatan lanjut, dan kalau elemen itu ditepati maka tiada pindaan akan berlaku. Jika tidak, berlakunya pindaan dan akan dibacakan semula kepada OKT. Jadi di sebelah tepi ni pula kami sertakan juga borang 1, iaitu berkenaan dengan borang penahanan di bawah subsection 22/5. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Izzah Rayhanah binti Ramli, nombor metrik S23101096. InsyaAllah akan berkongsi tentang waran pemenjaraan. Okay, bagi takrif waran pemenjaraan, ia merupakan satu dokumen rasmi yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa atau pihak mahkamah syariah yang mengarahkan bahawa seseorang yang telah disabitkan dengan kesalahan jenayah syariah untuk menjalani hukuman penjara. Waran pemenjaraan ini dikeluarkan setelah orang yang dituduh disabitkan hukuman penjara oleh mahkamah. Bagi konsep waran pemenjaraan dikeluarkan berdasarkan beberapa asas penting. Yang pertama, pesalah mesti disabitkan dengan kesalahan jenayah syariah melalui proses perbicaraan.
Yang kedua, hukuman penjara yang dijatuhkan berdasarkan bukti dan keterangan saksi yang telah diadili. Yang ketiga, hukuman penjara yang dijatuhkan berdasarkan jenis kesalahan syariah yang dilakukan serta pertimbangan keadilan oleh hakim. Seterusnya, waran pemenjaraan ada diperuntukkan di dalam enakmen tata cara jenayah syariah pada Seksyen 121 di mana menyebut jika tertuduh dijatuhi hukuman pemenjaraan, mahkamah hendaklah menghantar satu waran kepada penjara di mana dia akan dikurung, atau jika tertuduh telah sedia ada dikurung di penjara tersebut, maka fakulti tersebut atau pesalah tersebut hendaklah dihantar oleh polis atau PPA berserta dengan waran itu. Kemudian bagi melaksanakan hukuman penjara tersebut, hendaklah waran itu dihantar kepada pegawai yang menjaga penjara tersebut. Seterusnya, waran itu hendaklah disimpan oleh pegawai yang menjaga penjara tersebut. Ini adalah contoh-contoh waran pemenjaraan di mana ia daripada enakmen tata cara jenayah syariah negeri Kedah. Dan untuk mengetahui semua, waran pemenjaraan bagi negeri-negeri selain negeri Kedah adalah sama dengan waran penahanan yang terdapat dalam borang 1. Manakala dalam kanun prosedur jenayah Akta 593 ada dibentukkan juga waran pemenjaraan di mana yang boleh disebutkan antaranya borang 29 iaitu waran pemenjaraan atas satu hukuman penjara atau denda, borang 38 waran pemenjaraan saksi yang enggan menjawab atau memberi keterangan dan sebagainya. Perbezaan waran penahanan dan waran pemenjaraan. Yang pertama, kita boleh tengok dari sudut tujuan. Waran penahanan bertujuan untuk menahan OKT sementara menunggu sabitan atau perbicaraan, manakala waran pemenjaraan untuk memenjarakan OKT yang telah disabitkan kesalahan. Yang kedua, dari sudut masa penggunaan, waran penahanan ni digunakan semasa menyiasat atau sebelum perbicaraan berlangsung, manakala waran pemenjaraan ini digunakan selepas sabitan kesalahan. Dari sudut cara pengeluaran, waran penahanan ini dikeluarkan bila terdapat syak wasangka yang kuat dan alasan yang munasabah bahawa seseorang telah melakukan kesalahan jenayah syariah, manakala waran pemenjaraan dikeluarkan hanya apabila sabitan kesalahan telah dibuat dan hukuman penjara telah diputuskan. Manakala dari sudut tempoh, waran penahanan bergantung kepada keperluan siasatan dan keputusan perbicaraan. Tempoh ni biasanya dihadkan oleh undang-undang dan OKT berhak untuk dibebaskan dengan jaminan untuk beberapa kes. Manakala waran pemenjaraan, tempoh hukuman penjara bergantung kepada jenis kesalahan yang dilakukanlah dan hukuman yang dijatuhkan. Bagi aspek hak individu, OKT yang ditahan ada hak untuk dibebaskan dengan jaminan bergantung kepada jenis kesalahan dan keadaan kes. OKT masih dianggap tidak bersalah sehingga dibuktikan bersalah. Manakala pesalah yang dipenjarakan telah disabitkan kesalahan dan kehilangan kebebasan mereka sehingga hukuman selesai dijalankan. Hak mereka dalam penjara bergantung kepada undang-undang dan peraturan penjara yang terpakai.
Seterusnya, dari sudut kesan sosial dan undang-undang, orang yang ditahan tidak menyebabkan kesan jangka masa panjang kerana ia bersifat sementara dan belum ada sabitan kesalahan. Jika suspek dibebaskan selepas perbicaraan, rekod jenayah tidak akan wujud. Manakala pesalah yang disabitkan akan mempunyai rekod jenayah lah dan dihukum berdasarkan kesalahan yang dilakukan. Yang seterusnya, kita sentuh berkenaan dengan persamaan di antara waran penahanan dengan waran pemenjaraan. Jadi, seperti mana yang kita tahu, persamaan yang pertama adalah berkaitan dengan kedua-dua waran ini akan dikeluarkan oleh pihak berkuasa, khususnya Mahkamah Syariah lah. Untuk mengeluarkan waran ini mestilah dilakukan melalui satu proses perundangan yang betul dan berdasarkan bukti-bukti dan keterangan yang kukuh. Jadi itu persamaan yang pertama. Yang kedua adalah berkaitan dengan individu-individu yang terlibat. Jadi untuk kedua-dua waran ini, bagi individu yang terlibat, mereka ini mempunyai hak untuk mendapatkan pembicaraan yang adil. Mereka berhak juga untuk membela diri dan mereka juga berhak untuk mendapat layanan yang baik sewaktu proses penahanan maupun pemenjaraan. Dan yang ketiga pula, persamaan yang ketiga adalah berkaitan dengan keterlibatan pihak-pihak berkuasa dalam proses sama ada pengeluaran ataupun selepas itu berkaitan dengan waran-waran inilah. Jadi keterlibatan pihak berkuasa seperti polis syariah ataupun PPA, pegawai polis, pegawai penjara dan juga pendakwaan untuk memastikan pelaksanaan arahan itu dapat disempurnakan dengan baik. Dan yang keempat pula adalah bertujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam masyarakat. Jadi waran-waran ini adalah untuk memastikan individu yang terlibat dapat orang kata menjalani proses undang-undang yang adil. Sama ada kalau mereka ini ditahan dan melakukan kesiasatan ke atasnya dengan adil, dan kalau kata mereka ini menjalani hukuman ataupun pemenjaraan, mereka akan menjalani hukuman dengan sebaiknya. Kita sentuh pula berkenaan dengan contoh kes waran penahanan. Di sini kami sertakan kes pengaplikasian waran penahanan dalam kes terbabit. Jadi kita tengok kes yang pertama adalah berkaitan dengan penahanan Abdul Qahar ataupun Rasul Melayu dan 13 yang lain atas alasan mereka ini cuba menghidupkan kembali ajaran Rasul Melayu. Namun isunya di sini adalah berkaitan dengan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur telah membenarkan rayuan daripada Abdul Qahar dan juga 13 yang lain berkenaan dengan penahanan mereka ini yang dilakukan oleh pihak berkuasa Islam Negeri Selangor. Jadi Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur berpendapat bahawa penahanan terhadap mereka ini adalah menyalahi undang-undang di sisi perlembagaan. Jadi apa yang berlaku selepas itu adalah Jaiz dan 4 individu yang lain telah membuat rayuan di Mahkamah Rayuan untuk membenarkan rayuan mereka dan juga mengenepikan rayuan daripada Abdul Qahar dan 13 yang lain itu. Jadi Mahkamah Rayuan diketuai oleh Datuk Azizah telah sebulat suara mengenepikan keputusan daripada Mahkamah Kuala Lumpur dan sekaligus menolak rayuan Abdul Qahar dan 13 yang lain dengan alasan bahawa Mahkamah Tinggi sebenarnya telah terkhilaf dalam memutuskan Seksyen 23 Enakmen Tata Cara Jenayah Syariah sebagai suatu yang tidak sah di sisi undang-undang. Dan pada hematnya, seksyen berkenaan tidak terbatal dan tidak melanggar hak perlembagaan untuk orang kata berkaitan dengan kebebasan dan kesaksamaan. Dan mereka berpuas hati bahawa Mahkamah Tinggi sebenarnya tidak ada bidang kuasa dalam mempersoalkan apa-apa keputusan yang telah keluar daripada Mahkamah Syariah kerana Mahkamah Sivil dan Mahkamah Syariah merupakan dua sistem kehakiman yang berbeza. Dan akhirnya penahanan mereka ini iaitu daripada Abdul Qahar dan 13 individu yang lain adalah sah dan telah ditahan di pusat tahanan mengikut prosedur undang-undang yang
sewajarnya. Okay, kemudian kita beralih pula kepada contoh kes yang kedua berkaitan dengan waran penahanan, pengaplikasian waran penahanan dalam kes kehilangan Cikgu Istiqamah yang baru berlaku pada tahun ini. Beliau telah hilang sejak daripada 26 hari bulan 12 2023 dan terjawab dengan penemuan seorang mayat wanita yang tanpa kepala, kaki dan tangan yang ditemui dalam tong sampah di Pulau Sebang, Alor Gajah, Melaka. Dan berdasarkan ujian DNA yang dijalankan ke atas ibunya membuktikan bahawa mayat tersebut adalah milik Cikgu Istiqamah, dan hasil daripada risikan daripada Jabatan Siasatan Jenayah Melaka dan juga Johor beserta dengan bahagian Siasatan Jenayah Ibu Pejabat Polis Daerah Alor Gajah telah berjaya membuat penahanan sepasang suami isteri dari Ipoh Perak pada 5 Ogos 2024. Jadi apa yang berlaku selepas itu adalah Mahkamah Magistrat Alor Gajah telah membenarkan permohonan selama 7 hari terhadap suspek. Jadi permohonan penahanan selama 7 hari terhadap suspek, dan sewaktu tempoh penahanan itu ataupun tahanan reman itu, siasatan telah berjaya menemui beberapa bukti yang baru, iaitu penemuan anggota badan yang selebihnya seperti tulang jari dan kepala berhampiran dengan tempat kejadian. Jadi Mahkamah Alor Gajah juga, Mahkamah Magistrat Alor Gajah juga telah membenarkan permohonan sambung reman terhadap suspek lelaki itu selama 7 hari seterusnya. Bagi contoh kes waran pemenjaraan, kita boleh tengok pada kes pendakwa raya lawan Muhammad Azizul Hafiz Wahib dan satu lagi, di mana pesalah ataupun OKT inilah didakwa atas kesalahan memiliki dadah berbahaya iaitu metamfetamin seberat 5.63 gram. Hakim Magistrat mensabitkan hukuman penjara selama 3 tahun 6 bulan dan 4 kali sebatan bagi setiap seorang. Seterusnya, mereka telah memfailkan satu notis rayuan ke Mahkamah Tinggi Kuala Terengganu terhadap sabitan dan hukuman. Jadi Hakim Mahkamah Tinggi memutuskan keputusan Mahkamah Magistrat diketepikan dan kedua mereka dilepaskan dan dibebaskan. Kemudian pendakwa raya telah memfailkan satu notis rayuan ke Mahkamah Rayuan. Mahkamah Rayuan mendapati ada merit di dalam rayuan untuk mewajarkan mereka untuk campur tangan terhadap perintah Mahkamah Tinggi lah. Jadi keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Magistrat adalah betul dan tepat. Perintah yang dikeluarkan oleh Mahkamah Magistrat dikembalikan dan keputusan Hakim Mahkamah Tinggi diketepikan. Waran pemenjaraan dikeluarkan terhadap kedua-dua tertuduh untuk menjalani hukuman penjara selama 1 tahun 6 bulan dan 4 kali sebatan. Bagi contoh kes seterusnya, kes Ketua Pendakwa Syar'i lawan Khairul Azli Abdul Rashid, di mana tertuduh iaitu Khairul Azli didapati bersalah tidak menunaikan solat Jumaat tanpa uzur syar'i lah, di mana kesalahan tersebut di bawah Seksyen 16 Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah Takzir Terengganu 2001 Pindaan 2016. Jadi tertuduh ni membuat pengakuan bersalah, faham akibat daripada pengakuan salah dan masih tetap mengekalkan pengakuan bersalahnya. Jadi semasa rayuan mitigasi, tertuduh menyatakan bahawa dia memohon denda dikurangkan dan tidak dipenjarakan atas alasan menanggung anak 2 orang dan seorang isteri, bekerja sebagai tukang kebun, dan menyatakan tidak menunaikan solat Jumaat pada waktu itu kerana anak tidak mahu balik kerana mereka sedang berkelah.
di sebuah air terjun lah. Jadi prinsip undang-undang ignorance of law does not excuse, di mana bermaksud kejahilan undang-undang bukanlah satu alasan untuk dihukum, adalah terpakai ke atas tertuduh. Jadi mahkamah mensabitkan hukuman denda sebanyak RM2,500 dan 1 bulan penjara atau 6 bulan penjara jika gagal membayar denda. Okey, kemudian kita beralih kepada kedudukan waran penahanan di dalam hukum syarak. Okey, seperti mana kita ketahui, prinsip syariah telah mengharuskan penahanan, proses penahanan dan juga proses soal siasat. Menurut Umar Said Ramadan, antara tujuan lain penahanan ini adalah untuk memelihara kemaslahatan dan juga ketelusan dalam penyiasatan. Pengelaran waran penahanan terhadap suspek sebenarnya adalah harus bagi memenuhi tuntutan kemaslahatan. Kemaslahatan yang bagaimana? Yang pertama adalah penahanan suspek akan membolehkan keterangan suspek diambil dan direkodkan. Manakala yang kedua, berkaitan dengan hal penahanan tersebut akan membolehkan suspek di soal siasat bagi memperolehi maklumat berguna dalam membantu siasatan. Jadi di sini kita nampak kemaslahatan itu jatuh kepada dua-dua pihak. Pihak yang ditahan maupun pihak yang menahan. Kalau ditahan ini mereka akan diberi peluang untuk memberikan keterangan, melakukan penafian kalau mereka tidak terlibat ataupun membela diri jika mereka terlibat dalam kesalahan terbabit. Manakala bagi pihak yang menahan pula, mereka diberi peluang untuk melakukan siasatan untuk mendapatkan lebih maklumat untuk menyelesaikan sesuatu kes. Kemudian kita melihat pula kepada penggunaan kaedah fiqh dalam hal ini. Berkaitan dengan, kami cuba menggunakan kaedah yutahammilu ad-dirarul khasah lidafa'at dirarul am, ataupun ditanggung kemudaratan yang khusus untuk menolak kemudaratan yang umum. Ini apabila berlaku pertembungan di antara kemudaratan yang khusus dan juga kemudaratan yang umum, yang orang kata lebih tinggi kedudukan daripada kemudaratan yang khusus. Kalau kata berlakunya pertembungan kemudaratan ini, hendaklah kita hapuskan kemudaratan yang umum dulu berbanding kemudaratan yang khusus. Berkaitan dengan hal pengeluaran waran penahanan, jelas menunjukkan bahawa penahanan suspek untuk tujuan siasatan sebenarnya adalah untuk mengelak kemudaratan yang lebih berat, iaitu kemungkinan kegagalan dalam proses siasatan ataupun kegagalan dalam memberikan pengadilan yang adil ataupun orang kata mengelakkan daripada kehadiran tertuduh itu tidak dapat dipenuhi dan sebagainya. Dalam konteks Malaysia hari ini, dengan adanya waran-waran yang dikuatkuasakan seperti waran pemanjaraan, ia membantu melecehkan pengaplikasian undang-undang syariah dari sudut maslahat dan kepentingannya. Mahkamah adalah tempat untuk menyelesaikan masalah yang berbangkit bagi menghilangkan kemudaratan, yang mana ia menepati satu kaedah fiqhiyah iaitu ad-dararu yuzal, yang bermaksud kemudaratan hendaklah dihilangkan. Sekian, terima kasih.